Masihkah anda ingat kes pembunuhan yang pernah menggemparkan Malaysia yang berlaku pada tahun 2000? Nur Suzaili Mokhtar merupakan seorang jurutera komputer yang menjadi mangsa pembunuhan kejam pada 7 Oktober 2000. Sebelum saya teruskan, mohon anda tekan butang subscribe di bawah tanda sokongan. Beliau telah dirogol, diliwat dan dibunuh di dalam sebuah bas persiaran ketika di dalam perjalanan untuk ke tempat kerjanya. Nur Suzaili dilahirkan pada 9 Jun 1976 di Kangar Perlis. Beliau merupakan anak ketiga dan anak perempuan tunggal kepada pasangan Mokhtar Ibrahim dan Harrison Husin. Beliau lebih dikenali sebagai Suzy dan merupakan anak yang paling manja dalam keluarganya, juga menjadi harapan buat keluarga. Berikut ialah kronologi penuh kes. Nur Suzaili yang ketika itu berusia 24 tahun bekerja sebagai jurutera komputer telah menaiki sebuah bas awam ke tempat kerjanya, Pusat Perubatan Pantai, bagi melaporkan diri untuk memulakan kerjaya impiannya. Beliau telah meninggalkan rumah sewanya di Kampung Baru pada jam 7.45 pagi pada 7 Oktober 2000. Nur Suzaili menaiki bas ekspres Kiara dengan nombor pendaftaran kenderaan WDE 4256. Bas itu menuju ke Pelabuhan Kelang dari Terminal Bas Kelang di Kuala Lumpur. Bas tiba di Kelang kira-kira jam 8.15 pagi. Sebahagian besar penumpang turun dari bas kecuali Suzy dan seorang warga Bangladesh yang kemudiannya turun di perhentian bas sebelum sampai ke destinasi yang terakhir. Kini, tinggal Suzy sahaja satu-satunya penumpang di dalam bas tersebut. Tanpa disangka, pemandu bas ekspres itu telah mengalihkan laluan dan membawa beliau ke Jalan Bukit Tinggi. Sebaik mengesyaki sesuatu yang mencurigakan, Nur Suzaili mula panik. Beliau dikatakan menjerit untuk meminta tolong, tetapi telah ditampar dan ditumbuk oleh penyerangnya ketika pergelutan. Salah seorang saksi kejadian, A. Devan, seorang pelajar berusia 18 tahun yang sedang berbasikal ke pusat tuition, telah melihat sebuah bas di sepanjang lorong pegaga. A. Devan turut mengesyaki ada sesuatu yang tidak kena. Devan dapat melihat seorang wanita tidak berpakaian di dalam bas itu dan dengan keadaan panik mengetuk-ngetuk tangannya ke cermin. Cermin bas agak gelap. Menyedari kehadiran Devan, pemandu bas tersebut akhirnya mengusir Devan pergi. Apabila bas itu mula bergerak pergi, Devan cuba untuk mengejar. Tidak lama kemudian, Devan dibantu oleh seorang penunggang motosikal dan seorang pengajar sekolah memandu. Kesemua mereka telah mengikuti bas itu sehingga sampai di bulatan Taman Ching Leong. Sebelum ia membelok ke Jalan Sambau, Devan dengan berani menghampiri bas itu dan dia dapat melihat Hanafi sedang berjalan menuju ke arah tempat duduk pemandu sambil menurunkan seluarnya. Hanafi yang melihat kehadiran mereka dengan pantas telah beredar meninggalkan saksi dengan menuju ke arah bulatan Taman Cileong. Hanafi telah mengikat tangan Nur Suzaili dengan kain tudungnya. Setelah meliwat dan merogol, Hanafi telah mencekik Suzy hingga mati menggunakan kain tudung yang sama. Sekitar jam 9 pagi, 3 saksi warga negara Indonesia melihat tertuduh memandu bas tersebut ke kawasan projek. Mereka melihat bas berhenti kira-kira 30 minit dan tertuduh dilihat berkelakuan curiga. Tidak lama kemudian, pintu bas terbuka, lalu terdapat beberapa objek telah dilemparkan keluar daripada pintu. Setelah itu, pintunya ditutup dan bas itu berjalan pergi. Antara barang yang ditemui yang telah dicampakkan keluar itu adalah pakaian wanita, skirt panjang, kemeja lengan panjang dan pakaian dalam wanita yang dipercayai milik Nur Suzaili. Setelah itu, 3 saksi berikut cuba mendekati bas tersebut tetapi posisi bas tersebut telah beralih ke arah bertentangan. Kemudian ia berhenti di loji perhampiran. Apabila saksi mula menghampiri bas, tertuduh turun dari pintu keluar penumpang. Tertuduh kelihatan berpura-pura seperti mahu membuang air kecil, lalu menarik zip seluarnya dan naik semula ke dalam bas. Menurut saksi kejadian, mereka ada menegur tertuduh dan apabila ditegur, tertuduh kelihatan begitu gelisah dan mukanya yang pucat. Tertuduh juga cuba mengelak ketika ditanya mengenai kehadirannya di lokasi tersebut. Apabila ditanya,
"Apa sal engkau ke sini?" Tertuduh hanya menjawab, "Aku nak relax lah." Enggan menjawab pertanyaan saksi. Kemudian tertuduh menghalau saksi dari situ dan meninggalkan kawasan itu melepasi lampu isyarat di Simpang 4. Kira-kira jam 3 petang, 2 orang pemuda bekerja sebagai jurutera dan penyelia projek di tapak projek Bukit Tinggi yang ketika itu masih dalam proses pembinaan telah menjumpai mayat terbaring telanjang di tepi jalan. Mayat yang dijumpai itu adalah mayat Nur Suzaili. Tempat di mana mayat itu ditemui tidak jauh dari tempat tertuduh memberhentikan basnya pada awal pagi dan juga tidak jauh dari tempat pakaian Nur Suzaili ditemui. Nur Suzaili ditemui dalam keadaan tanpa seurat benang. Mayat kemudiannya dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk dibedah siasat sebelum dituntut oleh keluarganya. Hasil bedah siasat, selain dirogol dan diliwat, mangsa turut dipukul tanpa belas kasihan sehingga menyebabkan 44 kesan kecederaan pada tubuhnya. Jenazah Allahyarham Nur Suzaili telah dikebumikan di tanah perkuburan di tempat kelahirannya di Kangar, Perlis pada hari berikutnya. Pelaku utama bagi kes rogol dan bunuh Nur Suzaili ialah Hanafi Mat Hassan yang bekerja sebagai pemandu bas. Hanafi berasal daripada Kampung Renek, Kota Baru, Kelantan. Beliau pernah berkahwin sebanyak 4 kali dan bercerai 3 kali. Anak bongsu beliau hasil dari perkahwinan yang keempat meninggal dunia. Beliau ditahan oleh pihak polis di Terminal Bas Kelang 3 hari selepas kejadian. Hanafi yang ketika itu berusia 34 tahun didapati bersalah dan dihukum gantung oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 25 April 2002 kerana membunuh Nur Suzaili. Beliau juga menerima hukuman penjara 20 tahun dan 12 sebatan atas tuduhan merogol mangsa. Hukuman penjara yang dikenakan itu adalah maksimum mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Perbicaraan kes itu bermula pada 12 Mac 2001 di Mahkamah Tinggi Shah Alam dan rayuan terakhir Hanafi ditolak oleh Mahkamah Persekutuan pada 12 Disember 2006. Berdasarkan dari fail polis Diraja Malaysia, Hanafi pernah terlibat dan dikehendaki bagi kes merogol yang melibatkan bekas isterinya di Mentakap Pahang pada tahun 1988. Tertuduh juga pernah terbabit dalam kes pecah amanah di Subang Jaya, Selangor pada 1994 di samping didapati bersalah bagi kes samun dan dikenakan 2 kali sebatan di Cukai, Terengganu pada tahun 1996. Pengakhiran hidup Hanafi. Pada subuh 19 Disember 2008, Hanafi maut di tali gantung di penjara Sungai Buloh, Selangor. Ketika itu, beliau berusia 42 tahun. Jenazahnya dibawa pulang ke kampung halamannya di Binjai, Kelantan. Jenazahnya dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Kubur Datu, Binjai, kira-kira jam 6 petang. Al-Fatihah buat Nur Suzaili. Moga roh beliau ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Terima kasih kerana menonton.